Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Surah yang ke-94, surah Asy-Syarh. Mana dia kelapangan, iaitu Alam Nashrah. Asy-Syarhu itu mana surah untuk Alam Nashrah. Asy-Syarhu maknanya kelapangan. Berasa lapang dalam dada tu, dia panggil satu keadaan Asy-Syarh. Dia ada 8 ayat. 8 ayat semuanya. Macam biasa kita baca dululah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Ni za ni dah, dia ada beza dengan hak tadi. Tadi zai, wiz, ni zi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okay. Itulah dia 8 ayat. Ayat pertama, ayat nombor 1. Alam nashrah laka sadrak. Alam, perkataan alam ni kita jumpa dah dulu dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tu dua perkataan tu, asalam. A maknanya adakah, lam tidak. Jadi alam, adakah tidak? Ini pertanyaan Tuhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya adakah tidak. Nashrah, kami lapangkan. Nashrah kami itu ganti nama bagi Tuhan. Dia bahasa kami, walaupun dia seorang, menunjukkan kebesaran dia. Alam nashrah, hei Muhammad, adakah tidak kami lapangkan laka untukmu, hei Muhammad, sadrak, dadamu. Jadi Tuhan tanya Nabi, adakah tidak kami telah lapangkan? Tidakkah aku lapang? Aku buat biar dadamu jadi lapang. Dia tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukankah kami Allah, bahasa standard sikitlah, telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad? Pertanyaan Tuhan. Jadi maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu ketika dada dia berasa sepi. Dada dia berasa sepi apabila banyak masalah. Bukan dada luar ni secara fizikal, secara kulit luar ni kita nampak sepi
speak dalam dada ni dia berasa sebab. Tak ada arus nak memikir. Orang panggil ketak dalam dada. Pok kita orang tua lah zaman dulu. Kalau dia banyak masalah dok. Hutang banyak. Anak sekolah. Tak ada arus nak capa. Dia kata skop rasa dada. Tak ada arus nak. Walaupun kita tengok sepotula je kat luar ni. Dia benda dalam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan dia skop dada dia. Bahasa speak dada. Kerana banyak hutang, payah nak cari makan, duduk susah, dok, dia tidak lagu tu. Nabi kita pernah memikir, dia bahagia dengan susah dia. Kalau kita tak boleh duduk dah sopa dia, nemai dengan 2-3 hari tak ada makan ni, 3 hari tak makan minum air sejuk saja, tak ada makan ni, jumpa orang tamas buti belah 2 bagi dengan bini. Sebab tu dia puasa, tak ada makan ni ke, kelik semaya subuh tanya bini. Tak ada makan ni kau dapur tak ada gapo sekarang nak makan. Kalau kita puasa lah. Gak buka puasa, nak buka puasa belum tentu lagi. Tunggulah takut-takut rezeki boleh mari. Tak. Tapi Nabi tidak speak dengan jasa tu. Hak mana kita tidak speak dada, dia tidak speak. Dia speak dada kih agama. Kih dia buat kerja Tuhan. Dia pikul amanah Tuhan. Tiba-tiba ada halangi. Ada tentangnya, tika tu dia berasa speak dada. Artinya, dia speak dada bukan kerana masalah dia. Masalah benda yang dia bawa amanah Tuhan. Nah itu. Itulah beza banyak. Ranjak sakan ni. Kedudukan kita ni dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berbentuk pertanyaan. Tetapi mengandungi erti ketetapan, iaitu Allah telah benar-benar melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah. Ma'rifah. Hidayah ni makna dia petunjuk. Ma'rifah ni makna mengenal Allah. Kenal Allah, kenal sehingga dia rasa dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dia perhambaan kemuncak daripada dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni adalah ni dia panggil game makrifat. Dia baliklah ni bila dia declare, dia istihar diri dia puak makrifat, dia lawan syariat lalu. Ini jadi kebalon. Bila dia ngaji kenal Tuhan, dia tak siwak amal ibadat selalu. Dia kira benda kulit. Tak pergi semaya jemaah, tak semaya, tak puasa. Sebab dia itu kerjaan syariat, dia kata. Syariat dengan makrifat tak belaga sama, dia kata. Siapa dia, ajar ke dia. Dia apabila dia makrifat kuat, itulah barulah dia syariat dia kuat. Gapo syariat, hukum hakam, perintah Tuhan, perintah suruh, perintah larang. Ramai orang kecil lagu tu. Dia kata kalau tahu ke-pokok syariat selok-selok sama kita, dia tak boleh faham buah makrifat kita. Siapa dia? Ajar mu lagu tu. Nabi orang yang paling tinggi makrifat, tapi Nabi orang yang paling junjung syariat. Bapanya dia ambil contoh orang lain, contoh Nabi ada kan depan kita. Hang ni perangai orang kita ni. Dia nak pisahkan makrifah dengan syariat. Makrifah ni gapo nak ulang sekali lagi, kenal Tuhan. Dia bila dia duduk dalam keadaan dia berzikir, dia apa kita kenal ada Tuhan. Bila kenal Tuhan, mulalah dia bawa benda-benda yang tak berlagu dengan syariat. Buat benda haram. Bila orang royak kata tu tak baik, dia kata orang syariat lagu ni selalu dia kata ada halal ada haram. Dia tak makan sami, tak ada halal tak ada haram. Pas mulalah bawa cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu hok repih tekuk budak Nabi Musa marah. Dia kata demo dengan kawan lagu tu, demo orang syariat, kawan orang makrifat. Demo tengok kawan pakai seluar pendek, demo kata tak baik, kawan tengok kok makrifat. Supaya Nabi Musa dia kata marah ke Nabi Khidir, dia kata tegur Nabi Khidir, tebuk kapal, bunuh budak. Sedangkan Nabi Musa tak kenal, Nabi Musa tengok kok syariat, Nabi Khidir tengok kok makrifat. Dia kok tu. Janganlah kita ni termakan jerak pokok ni. Sebenarnya dia malah, dia malas sembahyang, malas puasa. Cuba perhati orang-orang hak dia berasa dia makrifat kan. Tak ada tak pergi masjid pun dia. Tak sembahyang pun ada di rumah. Kayak ngaji, mula-mula dia ngaji sifat 20 dulu, pang ngaji juga lama kena masuk tasawuf. Makrifat kita game makrifat dia kata. Ni ada dalam YouTube kalau dia tengok ada nama, dia bubuh nama dia Lepak. Nama samaran dia lepak rambut panjang. Orang tegur pun tak pakai, dia orang makrifat dia kata.
Demo tak kenal Tuhan, dia kata demo tak ngaji seperti kita. Kita kenal Tuhan. Ni jadi kita ni kena betul molek. Syariat dengan makrifat dia tidak balah dua tu, dia selari. Kuat makrifat, kuat syariat. Kau kenal Tuhan, kau kuat amal ibadat. Kau puasa sunat banyak, kau sembahyang sunat banyak. Kau jaga hukum Tuhan, kau warak. Itu maknanya orang kenal Tuhan sengati. Hak demo kata kenal tu sebenar, bukan demo tak kenal, demo kenal muka lain. Demo perasan, demo kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, demo akan buat segala hak Tuhan suruh. Gapo dia hak Tuhan suruh dalam Quran. Nabi tu riwayat aku dalam hadis. Dia tengok Quran nak Tuhan suruh hak mana Tuhan kena, hak mana Tuhan benci. Dia junjung betul-betul. Tu orang makrifat. Dia situ dah. Ni kok kapung kebanyakannya dia ngaji tak sekolah lah mana hak lagu ni. Nak baca kitab tak boleh lah mana, tapi dia perasan orang panggil orang ni ramai dia perasan. Dia nak baca kitab tak kerti faham makrifat. Baca Quran balik belah tapi makrifat. Tak ada apa. Dia sendiri ngaku dia kenal Tuhan, padahal tak kenal lagu tu. Jadi Nabi kita ni Tuhan buka hati dia, dada dia, boleh terima hidayah, terima makrifah, terima keimanan, pengajaran, pengetahuan, kenabian, nubuah dan kebijaksanaan fatanah. Semua ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibedah dadanya semasa kecil seperti mana hadis riwayat Muslim. Cerita Nabi ni kena operate kaum malaikat ni cerita betul. Ada dalam riwayat Muslim. Cerita-cerita yang kita kira lah ni bahasa ni dipanggil cerita mistik. Cerita-cerita yang tak sahu bagi akal ni hanya boleh kita terima apabila ada perkhabaran hadis. Bila Nabi sendiri riwayat. Cerita Nabi kena operate, kena belah kaum malaikat. Bukan belahnya dengar pakai mesin, pakai pisau supaya ada dalam wad ada, di hospital ada. Dia belah cara alam lain. Malaikat ke dia ada alat lain. Jadi cerita Nabi kena belah dada walaupun dari segi fizikal Nabi terasa kena belah, dia parutnya lekat. Ini diceritakan oleh Anas dalam hadis ni nanti. Anas bin Malik ni dia khadam Nabi. Sahabat Nabi yang paling akhir sekali mati ialah Anas bin Malik. Dia ni banyak dia riwayat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia cerita sebab Nabi riwayat ke dia lagu mana malaikat belah dada dia. Belah dada waktu bik benda kotor. Kalau hospital dia belah dada dia waktu bik benda-benda hak. Kalau lah sel kanser kau dia belah kerana ada benda tak betul dari segi fizikal, benda bentuk jasad jasmani. Tapi Nabi kita dibelah malaikat waktu bik benda-benda yang kita panggil benda ghaib, hak perangai wuduh, segala sifat-sifat mazmumah tu malaikat cuci buat, isikan dengan benda-benda yang baik. Baik. Dalam hadis Muslim dia sebut riwayatnya lagu ni. Terjemahlah kita baca untuk merengkahkan masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama budak-budak kecil yang lain. Dia tak cukup umur lagi. Nabi ni supaya manusia lain yang kita gaji dengar sok mudah. Bukan kata bila dia tu nak jadi Nabi, dia tak ada kerjaan dia tidak buat serupa dengan orang lain buat, main juga. Kalau kita learn ni duduk main guruh, main bedah. Pak kita learn ni lah, orang Arab tak tahu dah dia main gaponya. Jadi dia duduk main sekali dengan budak-budak lain tu, tiba-tiba Jibril telah mengambil baginda. Mari Jibril pegang dia, pikul dia, lalu merbahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nya kejung ke Jibril. Tadi dia tok di satu tempat, kemudian Jibril alaihissalam telah membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda
sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, Jibril kata, ini adalah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu. Jadi tepat setan duduk, setan nak tenggek dalam dada dia, tak ada segupar darah, Jibril tarik waktu ubi. Sebab tu setan tak boleh bersarang dalam dada dia. Kita ni sebab Jibril tak buang, duduk situ, lambat lalu setan kuat. Bukan kata hamba setan, panggil setan masuk lah. Kalau pok kita setan lalu duduk main bedi kat tepi hati kita, kuat masuk lah. So setan selekan, so setan masuk. Sebab apa? Darah tu ada, darah kotor. Jadi sekali lagi nak sebut, darah kotor ni bukan darah luar, ya boleh tengok secara zahir gini, darah kotor dari segi hakikat. Jibril kata, ini bahagian setan, ia duduk dalam dadamu. Kemudian Jibril AS menyucikannya di dalam sebuah bekas yang dia perbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Oh, basuh dengan air zam-zam. Bekas mah pula. Itu. Setelah itu Jibril AS menjahitnya. Jahit cara dia lah. Cih jahit. Kembali dan mengembalikan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat permainan tadi. Lepas belah tu boleh bangun segar-bogar. Kita kalau belah tu seminggu duduk dalam wak dah. Makan dengan obat. Nak nanti kesiar tidak. Ni muka Jibril je belah. Budak-budak kecil yang bermain bersama baginda sallallahu alaihi wasallam tadi pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Masa duduk main tadi katanya budak-budak ni, mari orang ganya pegangnya bawa pergi Muhammad mana nya kerja ke dia kena bunuh dah Muhammad. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan pucat. Tiba-tiba mari. Bila pakak mari beberapa, congok kelik dah. Lepas belah dah. Congok mari pucat lesi. Tak boleh kata ke dia juga terkejut orang main kerja ni, belah dada ni pucat dia. Baginda masih di dalam ketakutan. Jadi perawi hadis ni Anas, dia duduk sekali dengan Nabi, dia tengok Nabi pecah baju di depan dia, dia khodai Nabi kan. Anas berkata, aku telah melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda. Bila Nabi buka baju tu, ada bekas belah. Ini cerita sungguh lah. Kalau nak royak cerita kat orang, ni cerita sungguh. Antara cerita-cerita pelik supaya Isra' dan Mi'raj tu juga kita boleh royak kat orang dia cerita ni betul kerana ada dalam riwayat hadis, riwayat Muslim. Ingatlah. Jadi orang kadang-kadang dia capur, dia orang panggil dia tambah kat tu cerita ni. Kita nanti dulu kalau bunyi cerita pelik. Kena tanya dulu dia mau ambil mana. Kalau boleh royak supaya ni ada dalam hadis Muslim, baru kita boleh terima. Nampak situ dah? Kalau orang main royak cerita, nanti dulu ustaz atau siapa je royak ambil mana ni, dalam riwayat mana ni. Kalau dia boleh royak dalam Bukhari, Abu Daud, Muslim, ada kitab sikit-sikit, baru kita boleh terima. Sebab agama-agama ni bukan bari, bukan cerita awal selamat, cerita Musa kelembar, cerita Pak Ondidak. Dia cerita daripada Nabi. Kita kena dengar daripada Nabi. Sebab dia ni melibatkan akidah. Molek penuhnya agama kita duduk daripada kepercayaan kita. Itu ayat pertama yang di antara tafsir yang disebut melapangkan dada termasuk riwayat tadi. Walaupun ada riwayat yang menyebut hadis ni dari segi sababun nuzul, apabila Nabi itu dalam keadaan speak dada kerana terima tekan ni. Itu satu tafsir. Satu tafsir lagi dia kata Tuhan melapangkan dada dengan cara dia buang belah waktu benda-benda kotor yang ada dalam nada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ayat pertama, boleh faham tu deh. Kita pergi ayat yang kedua. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu. Beban gapo ni? Beban nak menyiarkan Islam. Nabi tak pernah ada musuh, dia orang baik. Orang panggil Nabi pun Al-Amin, orang yang pegang amanah. Sebelum Nabi ni dilantik menjadi Nabi, orang kenal dia sebagai Muhammad Al-Amin. Tepat orang tinggal barang Nabi.
Orang-orang Arab zaman dulu dia tak ada bank kan. Dia nak pergi berdagang, nak pergi mana. Harta tinggal kat orang lain jadi luak. Kita tinggal ke sahih pun belum tentu dah. Tinggal barang, tinggal pitih kedai mu kan. Sama tu lah ni orang tak tinggal kat orang dah pitih. Luak kan dengan sahih baik pun. Adalah helah dia ni kawan tak ada baru tak ambil demo pakai bayar semula. Bayar tu gak pakai dok dah. Tapi Nabi kita ni Muhammad pada masa tu dikenali sebagai Muhammad Al-Amin, Muhammad yang pegang amanah. Tepat orang tinggal barang. Sahur dia ni kalau tinggal sebanyak tu maka sebanyak tu dah kita boleh klik barang. Ini orang panggil orang amanah. Kita ni kalau nak jadi tu benda orang panggil pemegang amanah ni, kalau kita khianat amanah ni termasuk salah satu daripada sifat ayatul munafik. Tanda-tanda orang munafik tu. Wa idza tumina khana. Tu. Di antara tiga sifat tu apabila diberi amanah dia khianat. Kat kita ni kalau dia tinggal kan, kau tinggal dia memutusikal dia, kau nak pergi umrah. Padahal mau nak naik lah, saya tinggal kita. Kalau dia mau nak pergi beli barang pergi kedai kopi. Ada. Oh. Dia pesan setakat tu je tak. Kita pergi ke anak kita. Anak kita buat merempik, buat berlomba, buat mereh. Tu yang dia tak will. Ada orang panggil khianat amanah. Ingat muat kalau barang orang tinggal. Tu yang dia sayang tu kat misalnya kereta tinggal demo. Bolehlah demo terus start nak pergi beli ikan gapo demo bawa lah kereta kawan. Kita duk. Kita pergi muat barang-barang, pergi beli barang kedah barang tak muat lagi pergi kita muat. Sombak dalam. Pergi beli baju bubuh jogok dalam bonik kereta. Dah. Tuan dia klik ni satu hal. Kamu tengok lah ni tempat basuh kereta. Setengah-setengah basuh kereta ni. Tuan dia suruh basuh. Kalau kita pergi basuh kereta jadi terjah habis benda lain. Radio tu kita startnya tu bunyi derah. Radio. Maknanya teko dia basuh tu dia dengar radio kita. Dia pasal habis ni. Pas dia tukar stesen pula tu. Kita saya hidup menyanyi lagu gedung-gedung ni. Bapa radio kita ni jadi beralih ni. Kita budak basuh tadi lah. Dia boleh basuh dia dengar. Dia berhibur dengan radio, dengan kereta kita. Ekor kena bokok habis ke? Limu. Sejuk habis ke? Kita bokok. Jadi, ni orang panggil tidak amanah. Siapa-siapa dia basuh kereta ni kena pegang. Kena perhati barang ni. Tuan tidak wilaga. Tuan tidak suruh kita buat lagu tu, dia suruh basuh, dia bayar benar. Kita ambil manfaat. Ya Tuhan tak kena tu, buat lagu tu. Baik. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik pada cerita tadi, dia orang yang pegang amanah. Orang yang berjurus tahu tu, dia tak ada musuh, tak ada orang marah ke dia pun tak marah kat orang. Tiba-tiba dia bila lah Tuhan latih dia jadi rasul, jadi nabi, dia nak menyampaikan Islam, hati kau tu dia balah dengan orang. Betul lah seperti Warakah bin Naufal sebut. Dia kata yuharibukal Arab wal Ajam. Kamu akan diperangi. Kalau tidak silap orang lain bukan Warakah ni. Ada orang lain dia mendengar. Dia lepas pada tu bukan Warakah. Bila Nabi sebut dia nak bawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seorang pendeta Yahudi kalau tidak ingat pada masa tu, dia kata yuharibukal Arab wal Ajam, hey Muhammad, lepas pada ni kamu akan diperangi oleh orang Arab dan bukan Arab. Orang Arab pun akan lawanmu, orang tidak Arab pun akan lawanmu. Gapo membawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi start daripada tu Nabi kita berdepan dengan musuh ramai. Ketika itulah dada dia jadi speed. Maka Tuhan sebut dalam ayat nombor 2 ni, kami telah meringankan daripadamu bebanmu. Gapo beban hakmu bawa hai Muhammad? Menyiarkan Islam, bawa risalah kalimah tayyibah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat yang ketiga, alladhi anqadha zahrak, yang memberati belakangmu. Belakang sini maknanya tanggungmu,
Muduk pikul atas belakang ni berat dalam nak menyiarkan agama Islam. Kita tengok huraian. Beban yang dimaksudkan di sini ialah kesalahan. Allah telah mengampunkan kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku semasa jahiliah sebelum dilantik menjadi nabi. Dia belum jadi nabi, dia tidak sebut gapo salahnya nabi buat. Sebab dia tidak beriman. Dia duduk tengah cari agama. Sebab tu nabi kita dia pergi cari Gua Hira tu. Dia berasa tak rela tengok keadaan kacabila masyarakat Arab pada masa tu. Dia lari pergi duduk dalam Gua Hira. Itu cerita kita baca dalam kita dengar dah dalam tafsir ayat pertama, dah ayat surah gapo tadi, Iqra tu tak? Okey. 2-3 minggu lepas. Baik, jadi kesalahan yang lepas dah Tuhan apa? Tuhan sapu habis kesalahan dia. Hal ini disebutkan di dalam surah Al-Fath ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampunkan kesalahan engkau yang telah lalu dan akan datang. Nabi kita ni sebab tu dia jadi maksum. Hak lepas dah Tuhan sapu, hak akan datang tu Tuhan ampun dah. Dan Tuhan jadikan dia ni maksum, tidak tersalah nak buat dosa. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, iaitu terpelihara dari kesalahan. Atas beban ini juga, ini satu tafsir. Dia kata beban ni dosa. Beban ini juga dimaksudkan dengan kesusahan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam huraian mula-mula tadi. Okey. Dalam menyebarkan perutusan Allah, seolah-olah beban itu memberatkan belakangnya. Dia berasa berat pikul tanggungnya nak menyampaikan dakwah Islam. Maka Allah telah meringankan beban itu sehingga mudah menyampaikan seruan agama kepada umatnya, dan jiwanya pula menjadi tenang dan tenteram walaupun amat buruk tentangan masyarakat terhadapnya. Benda yang dihadapi seberat mana pun, kalau Tuhan boleh melapangkan dada kita, boleh menenangkan kita, orang ni tidak ada masalah. Ini yang Tuhan berikan Nabi. Banyak masalah pun kalau dia boleh hadapi, orang tu akan jadi tenang. Orang yang tak boleh hadapi benda dengan tenang, walaupun masalah, dia gelisah dah, tepuh diri dah, cari dorong untuk jumpa dah. Ni yang orang panggil anugerah Allah. Marilah masalah setara mana, dia rahsianya kena duduk dengan Tuhan. Ni yang payah kita kecek saja. Bila kita kalau kena benda yang masalah kita berasa tak boleh nak fikir, orang panggil tepuh dinding selalu, tak jumpa cari, tak ingat habis selalu. Ni Tuhan nak tu lemah kita ni. Bila kalau orang tu dia nak duduk, kita nak buat lagu mana, biar masa kita menghadapi masalah tu kita boleh mikir supaya tak ada masalah. Macam lah ni kita boleh mikir lah. Lagu mana? Masalah kok mana pun, ingatkan benda ni, pulang balik ke Tuhan. Hak Tuhan berlaku. Tuhan beri benda pun hak Tuhan. Kita mengadu pun Tuhan dengar. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar. Dan kita bawa pula bagi Tuhan. Sebab itulah di antara benda tenesa lagi ialah bila kita berjalan di atas landasan syariat. Ni supaya kita katalah dalam perjuangan politik lah kata dah. Kalaulah dia politik tu dia jaga dengan syariat, tujuan yang matlamat untuk gapo aku berpolitik, kerana aku nak mendaulatkan Islam. Tapi biar mari sungguh supaya kecek tu perjuangan Islam. Aku nak jadikan wadah demokrasi ni untuk bawa Islam, supaya Islam boleh mentadbir, Islam boleh memerintah. Apa tujuan Islam memerintah? Supaya hukum Tuhan dapat ditegakkan. Nampak sih tidak?
supaya apa yang Tuhan perintah wajib kita boleh kuasakan melalui undang-undang. Bila Tuhan kata haram, zina haram, judi haram, semua benda-benda haram ni, kalau aku ada kuasa, aku nak tutup belakang kelak-kelak malam. Zina dengan judi aku nak tutup. Undang-undang peraturan manusia pun aku nak melaksanakan Islam. So, kemudian bila dia duduk dalam keadaan perjuangan itu, ibadat-ibadat dia tidak tinggal. Taqarrub, rapatkan diri dia dengan Allah, dengan ibadat dan program-program dia. Kena elok semua, jangan ada benda-benda dia capur dengan benda haram. Termasuklah duit-duit, sumber-sumber untuk perjuangan kalau mari orang nak derma dengan benda-benda haram. Demi untuk kemenangan tokai judi nak WPT. Untuk demo benar dalam pilihan raya. Dok. Pasal apa? Kita tak siwi lari talian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duduk situ sungguh niat dia molek supaya tak dia pula jaga peraturan, jaga syarak, marilah beban kok mana, marilah halangan secara mana, dia boleh duduk dengan tenang. Pasal apa? Dia boleh ngadu dengan Tuhan. Ya Allah, mu tahu lebih pada aku tujuan aku pagi petang siang malam aku tu biar rumah membuat kerja-kerja perjuangan ini kerana mu ya Allah. Dan semasa aku mengendalikan urusan aktiviti aku ni, aku tidak terlibat dengan benda haram. Duit-duit haram aku tak see. Pembaziran apa aku tidak buat, mengkhianati orang apa aku tak, berlumba-lumba untuk nak naik. Dari segi politik tekan orang ni, orang panggil manipulasi politik, tipu kok tu, tipu kok ni, aku tak buat. Pasal apa? Aku buat kerja-Mu Tuhan. Maka sekarang ni aku butuh ya Allah, aku ni tak ada arus nak buat, maka aku serah kepadamu. Kalau lagu tu baru tenang. Ni masalah nak tenang guna, muka berjalan ni tak molek. Matlamat perjuangan itu tak betul dah. Yang kedua pula duduk dengan menipu, kecek orang, kenak kau orang, pitih tak tahu halal, tak tahu haram, kau belakang. Pas nak tenang guna lagu tu. Nak ngadu dengan Tuhan mana nak dengar? Dia pun tak tergamak nak royak Tuhan. Ya Allah, nak kalau dia nak royak, dia kata ya Allah, perjuangan aku ini betul, aku tak buat benda haram. Belawak Tuhan kata kemarin mau ambil pitih tokai judi. Misalnya dah. Situ dia. Habis masa dah mi. Wa rafa'na laka dzikras. Bismillah dah. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan berbagai kemuliaan. Apa makna ni? Allah telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana namanya disebutkan di dunia dan di akhirat. Di dunia ni orang sebut nama dia, di akhirat pun orang sebut nama dia. Mana dunia orang sebut? Tengok ni. Tidak seorang khatib je baca khutbah. Tengah hari tadi kita dengar orang baca khutbah. Orang bersyahadah nak masuk Islam. Orang solat, orang semaya dan seumpamanya apabila mengucap asyhadu an la ilaha illallah tidak mesti menyebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukankah nama Nabi Muhammad disebut semua? Kalau orang nak masuk Islam tak sah kalau dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah selalu. Dia tinggal Muhammad tak sah. Begitu juga orang khatib yang baca khutbah. Kalau dia kata asyhadu an la ilaha illallah, dia tak kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khutbah tidak sah. Menunjukkan gapo? Inilah yang Tuhan sebut dia akak nama tu. Sehingga orang terpaksa sebut nama Nabi kita dalam sembahyang kita. Kerukung kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Kalau tak kata hak tu tak sah sembahyang. Tidak sah solat dan juga khutbah melainkan menyebut demikian. Ini kita tahu belakang dan. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan. Dua kali dia ulang. Kemudian Allah menjanjikan kemudahan dan kesenangan kepada orang yang telah didatangi kesulitan hidup dan kesusahan. Dia janjikan Nabi setiap kesusahan, setiap kesempitan akan mari pula kesenangan. Jadi walaupun tuju ke Nabi dari seginya kaedah tafsir kita tadi, maka kita juga keadaan kita pun lagu tu.
Kita duduk pergi honisa. Sebab tu orang kata nak ambil berkat ni orang baca kali kita berasa susah hati dia suruh baca surah Al-Nasr. Sebab dalam ayat ni dia kata setiap benda susah akan ada senang. Yang demikian itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menderita dalam berdakwah, menyerukan agama Islam semasa di Mekah. Kemudian Allah menyatakan dengan maksud ayat tersebut bahawa sungguhnya bersama kesulitan dalam datang kemudahan, iaitu engkau hai Muhammad telah menderita kesusahan dalam jihad menentang kaum musyrikin. Maka kesulitan itu akan diiringi pula oleh kemudahan dan kesenangan hidup, iaitu engkau akan menang dan mengalahkan mereka. Ini janji Allah. Allah menguatkan janjinya dengan menyebut dua kali, sesungguhnya bersama kesulitan akan datang pula kemudahan. Dua kali. Inna ma'al usri yusra. Dua kali dia ulang situ. Seolah-olah Allah memaklumkan bahawa sekali datang kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan, sekali di dunia dan sekali di akhirat. Maka apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, fa'idha apa gitu bihak ni dulu. Fa'idha faraqta fansab, ayat nombor 7 ni pula. Maka apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dia ajar Nabi lagu tu. Bila membuat satu amal soleh, bila sudah selesai tu, maka bersungguh-sungguh membuat amal soleh yang lain. Setelah Allah mengurniakan beberapa nikmat yang telah disebutkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam digesa agar bersyukur dan supaya rajin dan bekerja keras beribadat. Jadi kita lagu tu. Bila Tuhan beri nikmat, Tuhan akad ada segala kesulitan kita. Bila kita buat satu amal, jangan berpada dengan amalan itu, kena bersungguh pula. Kita kena rancang buat amalan yang lain pula. Janganlah ada waktu terbuang tanpa faedah, iaitu setelah selesai sesuatu ibadat, hendaklah diiringi dengan ibadat lain sehingga sebagai tanda kerja keras yang memenatkan. Kita nak tunjuk ke Tuhan kesungguhan kita, penat lelah kita ni. Kita boleh royak ke Tuhan. Kalau tidak kerana-Mu Allah aku tak buat. Tak cekak ni kalau boleh. Habis gerai tak cekak, tapi tebing juga kerana-Mu. Tuhan nak hak buah tu sebuti. Kita bertebing buat apa? Kerana Dia. Wa ila, ayat akhir sekali, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sajalah hendaklah engkau memohon apa yang engkau ingini. Merendah dirilah kepada Allah dengan memohon syurga yang diingini dan menjauhkan neraka yang ditakuti. Kita kena bersungguh minta syurga yang kita nak, dan kita minta jauh daripada neraka yang ditakuti. Tak sedudu orang panggil terpengaruh lah dengan kita panggil jenis tasawuf tu kan. Dia kata tak boleh minta syurga, tak ikhlas. Dia kata tak boleh minta jauh daripada neraka, tak ikhlas. Kalau beribadat, sehingga dia sebutnya orang-orang yang dia panggil rapat dengan Tuhan, dia kata pokok wali aulia, dia tak doa lagu tu. Dia kata, ya Allah, sekiranya aku buat ibadat ni kerana nak ke syurga, maka jauhkanlah aku daripada syurga. Dan sekiranya aku beribadat ni kerana takut kepada neraka, maka sumaklah aku dalam neraka. Kita tak tergamuk lagu tu, minta dengan Tuhan, tak siselora lagu tu. Dia kata itulah baru orang martabat tinggi. Rasa tidak lagu tu, sebab Nabi ajar suruh minta bersungguh-sungguh. Bila mu minta syurga, minta bersungguh-sungguh. Bila dengar neraka, biarlah mu ni minta jauh lah daripada api neraka. Habis aduk situ lah kita dah. Tak seduk main lah tasawuf lagu tu dah. Sebab belum tentu lagu tu dah. Moga Nabi tak royak lagu tu, dia yang royak. Jadi bahasa dia royak ni kita tak berapa nak pegang ni. Ambil mana? Nabi tak ajar, sahabat tak ajar bagai lagu tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nabi ajar. Ya Allah, aku minta keridaan-Mu, dia minta syurga. Wa na'udzubika min saktika wan nar. Dan aku minta daripada kemurkaan-Mu, dia minta jauh daripada neraka. Okay. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan, jika selesai mengerjakan urusan dunia, maka tampillah mengerjakan ibadat dengan rajin, dengan hati yang lapang, mengikhlaskan niat
serta keinginan semata-mata kerana Allah, bukan kepada yang lain. Ni kita sambunglah minggu depan pula. Ni hari bulan